Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang subscribe itu. Dan tekan butang loceng yang berada di sebelahnya. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So, hari ini kita nak bagi satu video reaction berkaitan tentang isu beberapa orang kawan-kawan saya, dia duk tanya dekat Facebook, mesej Facebook tanya berkaitan tentang isu sumbangan yang kita bagi, derma yang kita bagi dekat Malaysia ni tak sampai kepada Palestin. Jadi minta kita ulas sikit, betul ke perkara ini? Berdasarkan dulu saya sendiri duduk di Mesir, yang kita tahu biasa dulu dia sumbangan dulu, dia sampai ke Mesir dulu, kemudian ataupun ke Jordan dulu, lepas tu baru sampai ke Palestin, khususnya di Gaza. Biasanya begitu. Jadi mereka bertanya pendapat saya tentang hal berkenaan. So kita ulas sikit dalam video ini insya-Allah. Kita tahu bahawa perkara paling penting dalam waktu kita bagi sumbangan ialah kita nak, yang pertama, adakah sumbangan itu telah diterima oleh orang yang berhak. Kita nak bagi kepada orang Gaza. Kita kesian, kita tengok rumah mereka roboh. Kita tengok mereka dalam keadaan tidak ada perlindungan. Kita tengok kesihatan bermasalah. Jadi kita bagi sumbangan, adakah sumbangan kita itu dah sampai? Itu pertama. Yang kedua, adakah sumbangan yang diberikan itu tepat dengan keperluan? Kita mungkin nampak dia tak ada rumah. Tapi betul ke dia perlukan rumah? Atau dia sudah ada rumah orang lain, adik-beradik dia yang dia boleh tumpang, tapi dia memerlukan bantuan daripada sudut kesihatan, isu COVID dan sebagainya. Jadi, adakah diberikan keperluan yang tepat? Anda memang bagi duit melalui sumbangan-sumbangan, kadang kita transfer duit, tapi ada duit yang diterima oleh orang ketiga itu sampai kepada rakyat Gaza. Jika mereka memerlukan bantuan kesihatan dan perubatan, adakah duit anda itu telah diuruskan dengan baik sehingga selesai keperluan-keperluan berkenaan? Hari ini boleh tahan kecoh jugalah bila kata isu bantuan yang tidak sampai ke Palestin. Bahkan jadi viral lagi sekali kenyataan Duta Palestin di Malaysia, Walid Abu Ali, bahawa derma dan sumbangan mencecah jutaan ringgit itu setiap tahun yang dikutip di negara ini tidak sampai kepada rakyat Palestin. Walaupun sebenarnya berita ini, kenyataan ini terbit pada tahun 2018, lebih kurang 3 tahun lepas, tetapi dia akan muncul setiap kali isu Palestin. Ia akan dikumandangkan. Mungkin tahun depan pun perkara yang sama, sebab bila setiap kali Ramadan, Israel akan serang. Setiap Ramadan, Israel akan serang. Macam tu setiap Ramadan. Cuma Ramadan kali ini ganah lebih banyak. Pertama, benarkah tak sampai? Kita tak boleh nafikan bahawa pasti ada sumbangan yang tak sampai. Bahkan sehingga hari ini, saya masih lagi tidak yakin dan masih lagi tak percaya dengan Yayasan Hamtawi. Yayasan Hamtawi yang sangat rajin kutip derma dekat macam-macam tempat. Awak pergi dekat bank ada dia. Awak pergi dekat tempat isi minyak, petrol pump, awak jumpa dia. Awak pergi dekat depan sekolah, ada dia. Duduk dekat mana-mana. Mereka ni kita anggap sebagai raja kutip derma. Derma sekolah ada. Derma Mahat Tahfiz ada. Derma sambung belajar ada. Derma Rohingya ada. Dan tak ketinggalan derma Gaza. Tapi saya tak yakin dia sampai. Bahkan sahabat kita yang berada di Gaza, dia sendiri pun mempertikaikan sumbangan Hamtawi. Pun begitu, terserah kepada anda. Anda punya duit, anda buat suka hatilah. Nak bagi ke, tak bagi ke, tapi jangan membazir. Bagi, kalau kita tahu tempat tu tak sampai ataupun diragui sampai atau tak, baik bagi yang yakin. Saya yakin beberapa NGO macam Haluan Palestin, dia ada Aqsa Sharif juga di bawah Ikram melalui, sekarang ni dah nama baru tak silap saya, nama dia MyCare. MyCare. Dulu nama dia Aqsa Sharif, kemudian MyCare. ISMA pun ada. Kumpulan ISMA dia ada Aman Palestin. Mereka ini telah melaksanakan amanah dalam menyampaikan sumbangan terus kepada rakyat Palestin. Sebahagian pertubuhan-pertubuhan ni dia ada pejabat di Gaza. Di Gaza tu
di Gaza tu ada pejabat mereka yang menguruskan bantuan secara terus. Sebahagian besar pekerja mereka adalah orang Gaza sendiri. Jadi macam mana kita boleh kata tak sampai kan? Bahkan Aman Palestin dan Aqsa Sharif diaudit oleh kerajaan Malaysia dan badan luar yang membuktikan bahawa mereka ini telah beramanah dalam menguruskan bantuan. Bagaimana mungkin kita boleh kata tak sampai dalam keadaan mereka ini telah dikenalpasti sebagai pengurus untuk bantuan-bantuan yang sangat transparan. Terkini sahabat kita Nadir An-Nuri menjadi orang Malaysia yang membantu terus di Gaza. Dia duduk dekat Gaza. Dia ada NGO dia, Cinta Gaza Malaysia. Cinta Gaza Malaysia. Anda boleh buat sumbangan dekat sini, tak ada masalah. Jadi jika nak bagi sumbangan tu, bagi sumbangan ni. Bagi dekat Haluan Palestin, bagi dekat Aqsa Sharif ataupun nama sekarang dia MyCare, bagi kepada Aman Palestin ataupun bagi kepada Nadir An-Nuri. Dan tak perlu risaulah. InsyaAllah sumbangan anda akan sampai kepada rakyat Gaza, sampai kepada kelompok ataupun sahabat-sahabat kita di Palestin, di tebing barat ke, di Masjidil Aqsa dan sebagainya. Kalau kita tak puas hati, betul ke sampai tak sampai, anda boleh tengok dekat Facebook, tengok dekat Twitter, tengok kat Instagram. Macam mana mereka menguruskan bantuan-bantuan berkenaan. Kat mana dia orang buat, kat mana dia orang hantar, jenis apa, apakah barang yang diberikan, apakah jenis bantuan yang diberikan, anda boleh tengok. Yang kedua, kita semak kenapa Duta Palestin kata tak sampai. Berdasarkan pada penelitian dan pembacaan saya, hubungan di antara para NGO dengan Duta Palestin ini tak begitu baik. Bahkan mereka tidak memilih untuk mewakilkan kerajaan Palestin kerana mereka mempunyai peluang. NGO ni dia ada peluang yang lebih baik untuk nak memastikan bantuan tu sampai dan diterima terus rakyat. Daripada sudut politik, Duta Palestin adalah daripada kelompok Fatah yang lebih mesra dengan Israel. Bahkan Fatah ni mereka mengiktiraf negara Israel. Israel pula mengiktiraf ataupun melantik Fatah sebagai orang yang jaga Palestin. Dan kan rakyat Malaysia sangat selesa dengan Hamas yang nampak lebih bersemangat dan menunjukkan kesungguhan membebaskan bumi Palestin daripada penjajahan Israel. Tapi malangnya tak ada wakil duta Palestin daripada Hamas yang dihantar ke Malaysia. Yang ketiganya daripada sudut bentuk sumbangan. Penghantaran wang hanyalah sebahagian saja daripada proses penyaluran bantuan. Yang paling mencabar dalam proses penyaluran bantuan ni ialah proses untuk nak mendapatkan barang-barang dan macam mana nak letak pengurusan logistik. Yang paling teruk, paling susah sekali kalau tengok daripada sudut lokasi adalah di Gaza. Wilayah ni dikepung dan disekat oleh Zionis sejak tahun 2007. Sekarang 2021, dah masuk 15 tahun mereka dikepung dan mereka disekat dengan pelbagai sekatan. Dan sumbangan yang anda bagi bukan sekadar diberikan dalam bentuk wang. Para NGO kita penuh amanah menilai apakah yang paling patut. Jadi ada yang bagi makanan, ada yang bagi pakaian, ada yang bagi bantuan hospital, bantu pesakit kanser. Bahkan ada yang telah berusaha memberikan pelbagai bantuan kesihatan dan perubatan bagi pengekangan COVID-19 di Palestin. Jadi ini adalah satu perkara yang bagus, menggembeling usaha membantu rakyat Palestin, khususnya Gaza dan Baitul Maqdis yang sedang dalam kesusahan, khususnya pada hari ini. Jadi kita juga kena sama-sama bantu. Jangan lupa untuk terus doa. Jangan lupa untuk terus kunut nazilah. Jangan lupa untuk berikan sokongan. Ada duit, bagi duit. Ada maklumat, bagi maklumat. Sampaikan maklumat. Tapi pastikan yang seorang jangan suka hati dia main bagi kan. Hang bagi cerita yang tak betul. Itu tak bagus lah, tak best lah. Tapi sebab kita ada harapan yang bagus, semoga akhirnya Allah Ta'ala bebaskan saudara-saudara kita daripada belenggu penjajahan. Allahumma amin. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa perkongsian saya pada hari ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh dapatkan maklumat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.